Bismillahirrahmanirrahim. 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 Sambung. Kita masuk wa ibtida'ul muddah minal hadath ba'da lubsin, dan kita sebut tadi tempoh bermulanya untuk seseorang itu dibenarkan sapu khuf ialah daripada saat dia berhadas. Bukan daripada saat dia mula pakai khuf. Dan dibenarkan selama 24 jam. Okey. Bermula daripada hadas itu jadi khilaf. Jadi khilaf mana? Di sisi Imam Ibnu Hajar, beliau berkata bermula daripada saat terakhir kamu berhadas. Contoh kita tidur. Tidur pukul 1, bangun pukul 5.30 pagi. Okey. Saat bermulanya kamu dibenarkan sapu khuf ialah daripada pukul 5.30 pagi sampai 5.30 pagi keesokan harinya, 24 jam. Itu di sisi Imam Ibnu Hajar wa huwal mu'tamad. Dengan Imam Ramli mentafsilkan, memperincikan, kalau hadas itu berlaku seperti apa? Seperti tidur, seperti menyentuh perempuan, ketika itu permulaan saat pertama daripada 24 jam itu ialah daripada permulaan kamu tidur pukul 1, bangun pukul 5.30. Daripada pukul 1 tu dah bermula kiraan saat pertama bagi tempoh 24 jam. Kalau hadas itu berlaku tanpa ikhtiar daripada kamu, contohnya kencing berak, itu bukan ikhtiar daripada kita. Tak, ketika itu bermulanya saat pertama daripada 24 jam ialah ketika berakhir hadas. Dengan mana kalau dia kencing pada pukul 1.30, tak, dia habis kencing 1.35, contohlah kencing panjang. Saat pertama dia boleh sapu di atas khuf ialah pada pukul 1.35, bukan 1.30. Itu di sisi Imam Ramli ada perincian. Di sisi Imam Ibnu Hajar tidak ada perincian. Selesai kat situ. Fa in masaha hadaran thumma safara aw akas atamma masha muqim. Okey. Jika ia menyapunya ketika bermukim kemudian bermusafir, atau sebaliknya, iaitu musafir kemudian dia bermukim, maka hendaklah disempurnakan sapuan orang yang bermukim. Tadi kita sebut orang yang bermukim boleh sapu khuf 3 hari 3 malam. Orang yang bermukim sehari semalam. Orang yang bermusafir boleh sapu khuf 3 hari 3 malam. Okey. Macam mana pula kalau seseorang itu menyapu khuf ketika mana tengah mukim? Contoh saya. Tak, sekarang ni pukul 10.30 lebih kurang. Saya sapu khuf. Lepas saya sapu khuf tu saya bermusafir. Faham tak? Okey. Soalan, saya dibenarkan sapu khuf tu selepas saya berhadas selama 24 jam ataupun selama 3 hari 3 malam? Jawapan dia ialah selama 24 jam sahaja. Sebab apa? Bila bertembung kaedah hadar, iaitu mukim dan juga musafir, safar, kita beratkan belah hadar, kita beratkan belah mukim. Jadi 24 jam sahaja. Okey. Jadi ketika mana saya duduk dekat contoh perjalanan saya tu jauh 3 hari 3 malam. Bila saya sampai satu tempat, contoh Gua Musang, contoh Kelantan, tak, habis dah tempoh 24 jam. Tak boleh dah sapu khuf ketika tu dah habis tempoh. Saya cabut khuf. Sebab tak boleh nak sapu dah. Saya basuh kaki ataupun berwuduk dengan sempurna. Lepas tu boleh tak saya pakai khuf balik? Boleh, tidak ada masalah. Saya pakai khuf balik. Bila saya pakai khuf balik tu, dia benarkan bagi saya sapu khuf 3 hari 3 malam. Sebab saya pakai ketika mana saya bermusafir. Begitu juga kalau sebaliknya. Tadi kita sebut dia pakai ketika mana dia mukim, lepas tu dia musafir. Kalau sebaliknya lagu mana? Dia pakai ketika musafir. Tak. Kemudian bermukim. Contoh dia pakai ketika mana dia musafir. Okey. Lepas 12 jam perjalanan, lepas 12 jam perjalanan dia musafir, dia sampai ke tempat dia. Sampai ke tempat yang dia nak tujulah. Ketika itu dia dinamakan sebagai mukim. Kita sebut kamu boleh sapu khuf sempurnakan hanya lagi 12 jam sahaja. Sebab apa? Sebab kamu dah menghimpunkan dua perkara, safar dan juga hadar. Musafir dan juga mukim, kita beratkan belah mukim hanya 24 jam saja. Kamu dah selesaikan 12 jam dalam musafir, 12 jam lagi kamu selesaikan dekat rumah kamu ketika mana kamu bermukim. Okey. Kalau ketika mana dia musafir tu, dia dah dapat 2 hari. Contoh dia sapu, dia pakai khuf, dia kentut, dan 2 hari dalam safar. Tak.
dalam 2 hari dalam safar. Mana daripada tempat dia, daripada contoh Singapura contohlah, kita ambil dekat ni Singapura nak ke Malaysia ataupun nak ke rumah dia di Malaysia, makan 2 hari 2 malam perjalanan. Jadi selama 2 hari 2 malam perjalanan tu, kalau dia sapu ketika mana dia tengah safar, dia boleh sapulah dia punya khuf tu. Kalau dia pakai khuf ketika mana dia tengah safar, dia boleh sapu khuf tu. Sapu khuf hari pertama, sapu khuf hari kedua, kemudian sampai di rumah asal dia ketika itu kita sebut dia tu dah bermukim. Tak? Kita sebut tempoh untuk sapu khuf dah tamat. Sebab apa? Bertembung safar dan juga mukim. Kita beratkan belah mukim. Belah mukim 24 jam dah habis sebab kamu dah selesaikan selama 2 hari 2 malam. Dah lebih 24 jam. Jadi kamu tak boleh nak buat hari ketiga nak sapu khuf. Atas nama musafir tak boleh lah. Kemudian persoalan 2 hari yang dia sapu tu sah tak? Sah, tidak ada masalah. Syarat yang seterusnya dalam syarah lah disebut tidak berlaku hadas besar. Tidak berlaku hadas besar. Itu syarat seterusnya. Dengan mana kalau berlaku hadas besar, lazimahun naza' wa in amkanahu al-ghuslu rijlaihi fi saqi al-khuf. Disebut dalam kitab ni lagu tu. Kalau ada berlakunya hadas besar, wajib dia buka khuf tu dan basuh kaki di luar khuf. Jadi kalau berlaku junub, sama ada keluar air mani ataupun bersetubuh, ketika itu wajib dia cabut khuf. Wajib dia cabut khuf dan basuh kaki. Boleh tak dia basuh kaki di dalam khuf? Dia berjunub, badan bolehlah basuh. Tak dengan sempurna. Lepas tu dia pakai khuf. Boleh tak dia ambil air, dia jirus kaki dia yang berada dalam khuf lagi tu? Disebut dalam kitab ni tak boleh. Disebut dalam kitab ni tidak boleh. Wallahu a'lam. Sedangkan tujuan nak ratakan air pada kaki tu dah tercapai. Itu persoalan yang saya timbulkan lah. Tapi al-madhhabu naqlun. Okey. Apa yang dibawa kepada kita lagu tu lah. Selesai kat situ. Syarat yang seterusnya dalam syarah saya ni, Busyrul Karim, wa an la tanhalal ura. Hendaklah tidak terbuka kita punya jahitan pada khuf. Kalau jahitan pada khuf itu terbuka, tak, walaupun tidak menampakkan bahagian-bahagian yang fardu dibasuh ketika mana berwuduk, ketika itu kita sebut dah tak boleh dah sapu khuf tu. Jadi mesti jahitan tu kemah molek, tak terbuka walaupun sedikit. Kalau terbuka, sekalipun bukaan itu tidak luas, yang tidak menyebabkan kita nampak kaki, tak, waktu tu kekal tidak boleh untuk kita sapu khuf. Okey, selesai. Yang terakhir, wa yusannu mashu a'lahu wa asfalihi wa aqibihi khututa marratan wal wajibu mashu adna syai'in min zahiri a'lah. Disunatkan menyapu di bahagian atas, bawah dan tumitnya sekali lalu. Itu dah masuk bab sunat. Ketika kita sapu khuf, kita ada cara yang sunat, ada cara yang wajib. Sunat lagu mana? Tangan kanan kita letak ni, tangan kanan ni nak sapu khuf belah kanan, kaki belah kanan. Tangan kanan kita letak di bahagian jari kaki. Tangan kanan kita letak di bahagian jari kaki. Mana kita ambil air, jangan ambil air lagu ni. Kita bukan nak basuh khuf, nak sapu khuf. Kita ambil air, lepas tu kita letak di bahagian tangan kanan, kita letak di bahagian kaki, jari kaki belah kanan. Yang kiri ni pula tak, kita letak di bahagian tumit. Nak jadi lagu ni lah. Guna gini, guna gamuk. Ni tak, ni bahagian kanan, ni tangan kanan di bahagian jari kaki kanan. Ini apa ni? Ni tangan kiri di bahagian tumit kaki kanan. Lepas tu kita tarik ke depan tu. Yang ni kita ke sana sampai ke jari, yang ini kita tarik ke belakang sampai ke kita punya betis, sampai ke pangkal betis. Begitu cara yang sunat. Kemudian tidak disunatkan kita ratakan. Dengan mana sekali kita buat tu tak rata air, kita ambil kali kedua, kali ketiga, tak boleh. Hukum dia makruh. Hukum dia makruh, takut rosak kita punya khuf. Isti'abul khuf tu makruh.
Ha? Okey. Lepas tu buat macam tadi tu. Berapa kali? Sekali saja, marratan. Sebab kalau buat 3 kali hukum dia khilaful aula, kurang molek. Wal wajibu maswa adna syai'in min zahiri a'lah, dan wajib ini perkara yang wajib lah. Dalam sapu khuf kita sapu sedikit sahaja sebagaimana kita telah beritahu tadi. Ni khuf kaki kanan, kita ambil air sikit je. Letak atas tu. Ni kaki kiri ambil air sikit je. Tapi mesti sapuan di atas. Tak boleh kita sapu di bawah khuf ataupun di tepi khuf. Sebab agama ni perhimpunan antara nakal dengan, bukan akal semata-mata dan bukan nakal semata-mata. Jadi kalau ikut akal, kenapa nak basuh sapu bahagian atas? Tak, sedangkan yang kotor bahagian bawah. Tak Nabi sebut lagu tu, maka kita ikut. Kita panggil amrun ta'abbudi, satu perkara yang ta'abbud, kita disuruh untuk beribadat kepada Allah dengan cara lagu tu. Sembahyang 4 rakaat zuhur, asar 4 rakaat, apa semua tu, itu amrun ta'abbudi, umurun ta'abbudiyah yang wajib kita ikut selepas kita percaya Allah dan Rasul melalui akal dan juga syarak lah, dengan sokongan syarak. Jadi kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Dan sebelum tu kita beritahu, lepas ni kita akan masuk perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Ada lepas tu perkara-perkara yang diharamkan bagi orang yang berhadas. Jadi kita tutup majlis kita dengan tasbih